Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang memberikan manfaat. Kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Dan kami mohon kepadamu amalan yang diterima. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan Imam yang bertugas, Tuan Muazzin, pengerusi serta jawatan-jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, anak-anak qaryah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni sekali lagi Allah Ta'ala takdirkan untuk kita bertemu di dalam ruangan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kesempatan kita berada di dalam masjid adalah ruang untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Dan kita harap Allah Ta'ala memberikan kebaikan dan juga memberikan keberkatan pada setiap detik dan saat sepanjang kita duduk sehinggalah habis daripada majlis ilmu untuk kita bangkit menunaikan kefarduan salat Isya. Kita akan sambung lagi perbahasan menggunakan kitab karangan Sahibus Samahah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kita sampai pada hadis yang ke-80. Sebelum kita bahaskan berkaitan dengan hadis yang ke-80, ada satu soalan yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan jawapannya ini akan memberi manfaat dalam kehidupan kita. Ada satu jemaah dia tanya, boleh tak kalau kita bagi salam selepas salat dengan lafaz lain daripada Assalamualaikum? Habis nak sebut apa? Sama juga macam salam, tetapi lafaz dia berlain. Seumpama Assalamu alaihim ataupun Assalamullahu alaikum ataupun Salamun alaik. Semua itu memberi makna kepada salam, tetapi bentuk lafaznya berbeza. Boleh ke tak boleh? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, beri salam adalah termasuk daripada rukun dalam salat. Dan rukun ketika mana memberi salam, ia termasuk daripada kategori rukun fi'liyah, rukun qauliyah, yang memberi maksud kepada mestilah ia dilafazkan melalui lidah dan juga lisan. Dan lafaz itu mestilah apa yang telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud selain daripada lafaz Assalamu alaikum, walaupun ia memberi makna kepada salam seumpama Assalamu alayka, Assalamu alaihim, Assalamullahu alaikum,
ia tidak bertepatan dengan apa yang Nabi tunjuk semasa di dalam solat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sallu kama raaitumuni usalli. Hampa semua solatlah sebagaimana aku solat. Maka Nabi ajarkan kepada sahabat sebelum daripada kita macam mana solat, bahkan macam mana cara nak memberi salam. Baik. Salam ni adalah salah satu rukun. Lafaz salam, kita toleh ke kanan ke kiri ni nak kira apa? Wajib ke tak? Tak wajib. Umpamanya kita hanya bagi salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Walaupun kita tidak menoleh ke kanan. Kerana ia adalah sunat. Namun tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekalipun ia adalah sunat, tetapi berpaling ke kanan itu adalah merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah di dalam satu asar, yakni perbuatan Aisyah radhiyallahu anha, innaha kanat tusallim taslimah wahidah qibalah wajhiha assalamu alaikum. Aisyah radhiyallahu anha sebut, ketika mana dia memberikan salam, maka dia berpaling ke arah kanan sehinggalah putih pipi Aisyah ni nampak. Malah begitu juga para sahabat tengok bila Nabi bagi salam, Nabi paling ke kanan sehingga orang belakang nampak putih pipi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat andaian, umpamanya tak ada nak bagi salam, kita banyak makan nangka sehingga kita terkentut tak dan bagi salam je, assalamualaikum, kemudian tak dan, sah solat itu walaupun dia tidak berpaling. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Soalan dia macam mana yang tadi, dia bagi salam selain daripada lafaz dengan lafaz assalamualaikum. Baik. Kita tengok pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia kata wa in kana sahiyan lam tubtil. Kalaulah dia bagi salam dengan lafaz hak lain tadi, tak sengaja, solat dia tak batal. Umpamanya assalamu alaik, dia tak sengaja, dia tak batal solat dia. Tetapi kata Al-Imam An-Nawawi, wala yasilu tahallilu minas salah bal yahtaju ila istinafi salamun sahih. Tetapi dia tak habis lagi salat, malah apa yang perlu ialah dia mengulangi semula lafaz salam yang sahih ataupun lafaz salam yang betul. Dia tak boleh terus bangun. Kalau dia terus bangun, bermakna tak sah solat tersebut. Ini cerita dia tak sengaja. Umpamanya assalamualaikum, baru dia teringat, salah aku bagi ni. Jangan habiskan solat lagi, dia ulang semula ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Yang tu dikira sah untuk solat. Nampak tak tuan-tuan? Maka itu hal yang berkaitan dengan ucapan salam ketika telah habis daripada solat. Ada tak pandangan daripada mazhab lain yang tak perlu bagi salam? Ada. Seumpama mazhab Hanafi, memadai selepas tasyahud akhir, innaka hamidum majid, tak payah bagi salam, kira habislah. Tapi ini hanya pandangan mazhab Hanafi. Malah majoriti pandangan para imam menyebut mestilah berakhirnya salat itu adalah dengan
salam. Bukan apa, nanti kalau kita pergi tempat orang lain kita tak terkejut. Tak tengok dia bagi salam, dan dia bangun. Oh, kita peringat. Rupanya ada di kalangan ahli ilmu seumpama mazhab Hanafi, dia tak bagi salam pun, malah innaka hamidum majid, langsung dia boleh bangun dah, ataupun melakukan hal-hal yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan semasa di dalam solat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita tengok hadis yang ke-80. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah sayang kepada satu-satu orang yang mengerjakan dengan sesuatu kerja, ataupun dia buat sesuatu yang dia usahakan itu, amalan ayyutqinah, dia melakukan dengan itqan. Bahasa hadis dalam teks ialah yutqinah. Kalau kita tengok terjemahan cemerlang. Itqan ni apa tuan-tuan? Itqan dalam bahasa Arab, alif ta qaf alif nun, itqan. Itqan ni maksudnya ialah tekun dan bersungguh. Itqan bermakna satu orang yang buat kerja yang dia dituntut untuk melakukan, sama ada dia buat kerja tu tanpa upah ataupun berupah. Kalau kerja tu berupah, seumpama saya yang bekerja sebagai guru, hujung bulan ada upah, ada gaji, pun termasuk dalam kena itqan. Adapun satu orang yang tak ada upah, seumpamanya sukarela, dia pergi vacuum segala kapet-kapet masjid, pun dia kena itqan. Sama ada di dalam ibadah ataupun luar ibadah. Dalam ibadah solat, puasa, dia kena itqan. Ataupun yang bukan kategori ibadah, apa-apa jugalah, juga dia kena itqan. Tuan-tuan, apa dia itqan yang dimaksudkan dengan tekun ni? Dengan bahasa yang lain, menyempurnakan satu-satu kerja sebaik-baik mungkin. Itu itqan ataupun tekun. Ataupun sebagaimana sebahagian hukama menyebut, itqan itu ialah melaksanakan sesuatu tuntutan sehabis baik. Itu juga dengan maksud itqan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bermakna tuan-tuan, hadis ni untuk kita. Pasal setiap daripada kita ada kerja. Sama ada dia telah bersara dalam perkhidmatan, ataupun dalam ibadah, ataupun luar ibadah, maka dia kena itqan, bersungguh. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Baik, hadis yang kita baca ni ialah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Cuma sebahagian daripada ulama hadis, seumpama Al-Imam Bukhari dan lain-lain, menyebut hadis ni dhaif. Pasal apa hadis yang kita baca ini dhaif? Kerana ada perawi di dalamnya yang bernama Mus'ab bin Sabit. Mus'ab bin Sabit ini, sebahagian ahli hadis mengkategorikan dia ni dhaif ataupun lemah. Habis tu, macam mana? Walaupun lemah, kita masih boleh mengambil pengajaran kerana ia bukan ada kaitan dengan hukum-hukum yang telah ada, ataupun ia bukanlah sesuatu dalam hal-hal yang melibatkan tentang akidah dan lain-lain. Tapi di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi ada
yang seakan-akan hadis ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku Al-Imam Al-Baihaqi seumpama Syu'abul Iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnallaha yuhibbu minal 'amili iza 'amila ayyuhsin." Tetapi kata Nabi, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala kasih satu orang yang bekerja apabila dia bekerja itu ayyuhsina, dengan dia memperelokkan kerja ataupun hasilnya itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bermakna tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerja buat kita ni bersungguh pun dapat pahala. Kerja buat kita ni bersungguh tekun pun dapat kasih dan sayang Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya ada jumpa satu orang yang dia berjual makan. Patut-patut bila berjual makan ni yang dia tahu nak untung. Sungguhlah berniaga ni kena untung, dia kena ada profit, nak untung. Tetapi satu hal yang menarik tentang Pak Long ni, dia bukan hanya berniaga nak untung semata-mata, tetapi apa yang tetamu mai untuk makan di gerai kedai dia tu, biar sampai puas hati. Seakan-akan dia nak jamu anak isteri keluarga dia. Sedap tara tu. Sedap tara tu, barulah dia berjual. Tuan-tuan, ini juga termasuk dengan itqan. Sebahagian orang, dia ada kemahiran, dia ada kualiti. Dia bukan ada kualiti, dia ada kemahiran satu-satu. Tapi sayang dia tak ada itqan. Saya bagi contoh tuan-tuan. Sebahagian orang, bila kita panggil tukang rumah, nak baiki rumah, ataupun kita nak renovasi rumah, kita panggil kawan-kawan kita yang sama dengan kita. Kadang-kadang hari ni mai, 2 hari dia tak mai. Berbanding dengan bangsa yang lain, dia kerja itu ada sifat itqan bersungguh. Ada satu kawan dia baik, dia bukan baiki, dia renovate rumah dia. Kira dia renovate ni major renovate, dia buat besar lah. Tuan-tuan, dia punya pekerja ni dia bukanlah bangsa Melayu kita, tapi dia punya pekerja pun sama juga macam dia ni. Datang tu tuan-tuan 7.45 pagi tu semua dah ada, 8 semua mula kerja, 12 berhenti pun macam tu, tak start motor pi beli makan. Dia punya toke pi hantar makan, makan, isap okok sikit, sambung balik belum pukul 2 ataupun belum pukul 1.45 dah mula balik. Patut siap 2 bulan setengah tuan-tuan, lebih kurang 2 bulan, save setengah bulan, akhirnya dia dapat siapkan dengan kualiti yang baik. Nampak tak tuan-tuan, walaupun dia non-Muslim, tapi dia ada sifat itqan. Dan itqan ni, alangkah untung yang melakukan dan bersifat dengannya adalah seorang Muslim. Pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh umat dia melakukan satu-satu kerja itu dengan itqan? Pasal apa? Pertama, dia dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Yang kedua, tuan-tuan, dia dapat pahala. Dan yang ketiga, dia tak bagi susah orang lain. Tuan-tuan bayang, katalah saya ni buat kuih. Katalah tuan-tuan, saya buat kuih 5. Ataupun saya buat kuih, apa sajalah kuih orang tempah. Maka saya buat kuih tersebut. Cobadak ke karipap ke apa. Berapa tempahan? 50 ataupun 100 ketui. Saya pun buatlah cobadak. Bila sampai kepada orang yang tempah, dia pun makan, rasa tak seronok makan. Pasal apa?
Pasal kelapa dalam cuk badak tu jenis hampas. Yang orang dah perah santan sampai 3-4 kali, hak tu dia buat inti. Nampak tak tuan-tuan? Dia tak bersungguh. Bila tak bersungguh, dia tak ada kualiti. Maka ia tidak mendapat apa yang telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia mendapat keuntungan, tetapi barangkali itulah keuntungan daripada satu-satu pelanggan, lepas tu orang tak pi dah. Sebab tu ada orang kata kari pap oksigen. Pasal apa? Inti tak berapa nak ada, gelembung kosongnya banyak. Itekon. Jangan sampai menyusahkan pembeli. Contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Saya nak menarik perhatian tuan-tuan. Para nabi, para rasul, depa ni kerja ke tak? Adakah depa ni hanya 24 jam duduk di masjid surau? Kalau ada surau dan masjid zaman tu, ataupun hanya duduk betapa dekat gua kemudian pi dakwah. Adakah macam tu? Tak. Dalam riwayat Al-Hakim, kitabnya Al-Mustadrak, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebut, fa uhadditsuka 'alal anbiya al-mazkurin fi kitabillah. Kata Ibnu Abbas, ni aku nak cerita pada hampa para rasul dan para nabi yang dalam Quran kerja depa apa? Kata Ibnu Abbas, wa uhadditsuka an-Nuh. Ni aku nak cerita bagi hampa Nuh alaihi salam. Lepas daripada Adam, rasul yang pertama Allah lantik ialah Nuh. Nuh ni tuan-tuan, di dalam riwayat Al-Imam Hakim, innahu kana 'abdan najjaran. Dia adalah satu hamba, dia ada kepakaran di bidang najjaran, yakni tukang kayu. Sehingga dia boleh buat bahtera yang besar, tahan dan kualiti pula apabila berlakunya banjir. Tuan-tuan, dia najjaran, maksudnya tukang kayu. Dia tahu nak tebuk tang mana tebal, tang mana nipis, macam mana nak terapung di dalam air yang bergelora. Ni najjaran. Siapa dia? Nuh alaihi salam. Allahu akbar, hebat tuan-tuan Nuh. Kemudian Al-Imam Al-Hakim menyebut wa uhadditsuka an Idris. Nak cerita pula pasal Nabi Idris. Rupanya Nabi Idris, innahu kana khayyatan. Innahu kana 'abdan khayyatan. Dia ni rupa-rupanya Nabi Idris ni adalah satu orang yang pakar, satu orang yang berkebolehan dalam ilmu tukang jahit. Baik jahit baju ke atau jahit lain-lain, tapi dia tukang jahit lah. Tuan-tuan, satu kemahiran hari ni yang ramai, saya tanya ada kawan-kawan yang dia dalam bidang profesional, dia kata anak-anak kita ni untuk ke depan kena ada bidang kemahiran. Antara bidang kemahiran yang tak lapuk di hujan, pertama ialah tukang masak. Pertama. Dan yang kedua ialah yang ada kemahiran menjahit. Tak kira lah tuan-tuan menjahit apa, baju ke apa ke, dia menjahit. Tuan-tuan tengok, saya bagi contoh dengan izin menyebut nama. Dalam YouTube, dalam majalah-majalah, kebanyakan tukang-tukang jahit yang profesional ni, kebanyakan laki ke perempuan? Laki. Antara nama yang tersohor satu ketika dulu ialah Rizalman. Kalau tuan-tuan tengok, ramai orang pergi kedai jahit dia, nak minta hasil daripada jahitan dia. Tak orang awam, orang-orang yang bergelar VVIP pun ada. Tu dia tuan-tuan. Rizalman ni juga tuan-tuan, dia bukan hanya pakar di dalam menjahit,
juga pakar di dalam dekorasi. Macam mana ustaz tahu? Saya tahu pasal saya pergi kenduri yang dia duk jaga kat dewan tu nak tengok macam mana perjalanan perkahwinan ataupun majlis. Lepas makan ni, bunga letak sana, bunga letak sini. Tu dia walhal dia ni laki. Kita gambar-gambar laki tahu tak? Apa agaknya sofa yang jenis sesuai kalau dinding rumah ni. Kita main letak je kadang-kadang. Tapi Rizal Mak ni tuan-tuan, walaupun dia laki, tapi dia hebat dan ada kepakaran. Khayyatan, Nabi Idris alaihi salam, dia ada kepakaran dalam menjahit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kata Ibnu Abbas lagi, wa uhaddithuka an Musa. Nak cerita pula pasal Musa, annahu kana abdan ra'iyan, dia adalah satu hamba ra'iyan, pengembala. Pengembala haiwan, baik kambing ke ataupun lembu ke, dia ni satu orang pengembala. Tuan-tuan tengok dalam berita, kita dah dekat nak raya haji. Satu pengembala lembu tuan-tuan, sedak-sedak esok 3 ekor lembu hilang. 13,000 rugi. Padahal berdekatan dengan balai polis. Tuan-tuan tengok punya jahat orang. La haula wa la quwata illa billah. Ada satu lagi berita bulan lepas, nak musim. Tuan-tuan, nak musim orang untuk buat korban. Dia pergi letak dalam satu kereta Honda Freed ke apa. Honda Freed, saya ingat dia tulis dalam berita tu 3 ekor lembu. Tuan-tuan bayang tengok. Tuan-tuan kalau ada belah lembu ke apa, tuan-tuan jaga. Pasal kita nak raya haji dah bulan 7 ni, bukan lama. Tuan-tuan, ra'iyan Nabi Musa alaihi salam. Baik. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa uhaddithuka an Ibrahim. Ibrahim pula, apa cerita Ibrahim ni? Kata Ibnu Abbas, innahu kana abdan zira'an, dia adalah merupakan sosok tubuh yang pakar di dalam bidang pertanian. Subhanallah tuan-tuan. Kalau konteks kita hari ni, mana negara yang hebat dalam bidang pertanian? Kalau belah Asia, Thailand lah tuan-tuan. 15 tahun ke depan maju bidang pertanian dia. Segala buah yang ada di negara kita, walaupun tak sama, tapi di negara dia ada. Thailand. Walaupun ada durian di negara kita, di negara dia pun ada durian. Belum musim, dah gugak dah. Sampai di sini dah. Nampak tak? Thailand. Zira'an. Ibrahim alaihi salam, dia berkepakaran dalam bidang pertanian, petani. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka sebab itulah tuan-tuan, para nabi ni juga bukan hanya mengharap ihsan duit orang. Letak tabung, woi aku ni nabi, mailah bagi derma ke aku. Dak. Allah tak suruh macam tu. Allah tak bagi hina macam tu. Tuan-tuan, baik. Kita tengok pula macam mana itqan, kesungguhan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara dalam riwayat, para sahabat seumpama Umar bin Khattab, anak dia Ibnu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, seumpama Abdurrahman bin Al-Auf radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, dia ni bekerja dan pakar di dalam bidangnya jual kain dan pakaian. Tu dia tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, sejak dulu zaman sahabah memang ada orang jenis jual kain dan pakaian, termasuklah sahabah yang besar seumpama Umar. Imam Abu Hanifah, dia ada gedung pakaian. Mazhab Hanafi, Abu Hanifah ni dia memang ada gedung pakaian. Malah dia ni kaya. Orang yang main mengaji dengan dia bagi sagu hati dan dia bagi duit. Subhanallah, kaya. Tuan-tuan, siapa dia? Abu Hanifah. Para sahabat seumpama Umar, dia jual pakaian dan dia jual
kain. Nampak tak? Baik, siapa lagi yang kita tak sangka-sangka? Antara lain tuan-tuan, ialah penjahit pakaian. Masa zaman Nabi, Nabi duk hidup lagi ni. Siapa dia? Yang terkenal pada ketika itu, yang pertama ialah Uthman bin Talhah. Uthman bin Talhah. Dia ni satu orang yang ada kepakaran nak jahit baju. Gamak-gamak macam Rizal Mah lah hari ni. Dan Uthman bin Talhah ni masa sirah pembukaan kota Mekah, Nabi masuk ke Mekah, kunci Kaabah tu Nabi serah kepada Uthman bin Talhah. Dan yang pegang kunci Kaabah sampai kelar duk malam ni dikatakan adalah anak beranak dan keturunan Uthman bin Talhah, yang dia ni pandai dalam menjahit baju. Seorang lagi di zaman tu nama dia ialah Abu Isa bin Isa. Dia juga antara yang pakar untuk jahit baju dan jahit pakaian. Baik, itu antara pekerjaan para sahabat. Lagi apa tuan-tuan? Antara lain ialah penjual minyak wangi. Saudagar minyak wangi. Tu dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni kalau sambil-sambil nak jual minyak wangi pun boleh, tak ada masalah. Baik. Terutama di zaman apabila Islam itu meluas, maka mereka itu jual minyak wangi sambil-sambil berdakwah. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab, antara minyak wangi yang sinonim dengan Arab ni apa? Kita panggil gaharu, ataupun orang Arab panggil aut. Tuan-tuan, mahal tuan-tuan, yang original aut ni ribu-ribu. Tapi yang kalau kita beli dekat Seri Petaling ke, kita beli dekat yang mana tu tuan-tuan, yang warna hitam kecil RM5 tu, Allah, memanglah dia tulis aut tapi bau dia tengik. Yang ni betul-betul original dia tuan-tuan, kayu gaharu ni, Allahu Akbar, punya mahal. Mahal tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara yang terkenal dia sebagai saudagar minyak wangi di zaman tu ialah Abdullah bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Dia penjual minyak wangi. Saya tengok lagi tuan-tuan, masa saya belajar dulu di Arab, bila nak balik, ada kawan-kawan yang senior ni memang kaki meniaga minyak wangi. Tuan-tuan, kami ni bila nak balik ni, cuti lepas 2 tahun nak balik, kami jumpa dia, sebutlah minyak wangi jenis apa, semua duk ada kat dia. Bukan hanya dia pergi ambil kat orang, dia ambil parti, dia ambil dia punya bahan-bahan, dia proses di rumah. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan bayang, dengan dia berkat mudah-mudahan berniaga sambil-sambil berniaga, dia tak harap duit mak pak dia hantar tiap-tiap bulan, malah dia boleh kerap balik Malaysia, pi jual pula di Malaysia. Allahu Akbar. Hebat tuan-tuan. Di negara Arab ni tuan-tuan, kalau kita pandai untuk olah terutama minyak wangi, saya cerita tu terang, boleh kaya. Boleh kaya. Boleh kaya tuan-tuan, boleh kaya. Ada satu anak murid saya, dia ni sekarang ni full time buat minyak wangi, buat kilang minyak wangi, berasaskan daripada kayu gaharu. Allah tuan-tuan, jutawan lah ni tuan-tuan, minyak wangi. Siapa dia? Abdullah bin Rabi'ah dan juga Al-Hawla bin Suwaib binti Suwaib, satu orang sahabiah perempuan. Dia jual minyak wangi. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Tuan-tuan tengok di bawah ada nota kaki. Kata penulis memasukkan surah Al-Qasas ayat yang ke-26. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang diambil bekerja ada 2 ciri, iaitu al-qawi
Yang kedua Al-Amin. Al-Qawi itu kalau kita terjemah perkataan ialah kuat. Kuat dengan maksud hari ini, kalau boleh dengan istilah yang lebih moden, ialah kompetensi. Memang dia berkemahiran sungguh. Al-Qawi. Al-Amin maksudnya ialah jujur. Dalam bahasa hari ini ialah satu orang yang ada integriti, satu orang yang ada sifat amanah dalam kerja. Ada dua ciri ni tuan-tuan, campur pula dengan i'tiqad, kira jadi tiap-tiap tahun kalau bagi kat dia APC, anugerah perkhidmatan cemerlang pun berbaloi kalau dia ada tiga sifat ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu tuan-tuan, di mana bidang yang kita ceburi, kalau kita ada sifat kejujuran, integriti, kalau kita ada al-qawi, yakni kompetensi, dan kita ada kesungguhan, insya-Allah ada berkat dan ada berjaya. Walaupun di meja ceramah. Maksud saya bukan berjaya itu dikira dengan wang, tetapi memberi kesan kepada ummah. Tuan-tuan, bukan di meja ceramah, pasal saya di meja ceramah maka saya cakap pasal isu tu. Bukan di meja ceramah ni kita bercakap hai-hai yang tak ada di dalam agama, tetapi kita selubung ia menjadi nampak macam benda agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya bagi contoh. Bila satu orang nak menyampaikan tazkirah, dia bukan lenggang pergi bawa kitab baca sampaikan, tak. Dia mesti buat rujukan. Dia mesti tengok kitab-kitab yang lain. Dia mesti selak Quran, mesti selak hadis yang berkaitan dengan tajuk. Dia tak boleh pergi melenggang tuan-tuan, sehari dia goreng hangit. Itulah namanya Al-Qawi dan juga Al-Amin. Sebab itu tuan-tuan, sebagai satu orang yang menyampaikan ilmu, baik di sekolah, baik di masjid, surau atau lain-lain, terutamanya dalam hal agama, dia mesti mengambil sumber daripada Quran dan hadis. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Isu yang hari ini tengah hangat. Isu apa? Isu tanasuh al-arwah. Apa maksud tanasuh al-arwah? Maksudnya ialah roh orang yang dah mati kemudian keluar, roh ini dia akan masuk ke tubuh orang lain menjadi kelahiran yang baru. Di dalam istilah ahli ilmu, ia dipanggil tanasuh al-arwah. Tuan-tuan, dalam agama ada tak kes yang macam ni? Di dalam agama, ia telah ditolak oleh sepakat semua ulama. Tak ada. Jika kita dengan sengaja menyebut hang ni, bila hang mati, roh hang ni akan masuk dalam tubuh anak hang yang akan lahir 5-6 tahun lagi. Dia bercakap itu dengan tahu, sedar, sesungguhnya sepakat ulama menyebut ia adalah perkataan kufur. Bahaya tak tuan-tuan? Bahaya. Ini adalah pandangan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Sebahagian orang kata, takkan jadi macam tu kot. Kan ada dalil daripada surah Al-Mu'minun ayat yang ke-11. Tuan-tuan ingat, Al-Mu'minun ayat yang ke-11. Tuan-tuan buka, kalau dalam handphone ada, kalau tak ada, catat dengan pen. Al-Mu'minun ayat yang ke-11. Depa kata, Allah Ta'ala kata, qalu rabbana amattana snatain. Orang-orang kafir itu menyebut, wahai Tuhan kami, kami telah mati dengan 2 kali. Wa ahyaitana snatain, dan kami telah hidup 2 kali. Itu kan dalil Quran haba, kita ni hidup 2 kali. Maknanya bila kita mati, hidup lagi, roh kita akan pi ke tempat orang lain pula. Tu nak kira macam mana? Tuan-tuan, dia tak boleh terjemah dan tafsir macam tu. Dia kena tengok daripada sumber yang muktabar. Baik.
Antara yang saya nak sebut ialah di dalam pandangan para ulama berkaitan dengan ayat Al-Mu'minun ayat 11 yang depa duk kata ni dalil orang dah mati, roh dia ni akan dilahirkan semula. Dia menggunakan dalil daripada surah Al-Mu'minun yang ke-11 adalah merupakan istidlal, cara pendalilan yang salah. Pasal kata para ulama dalam ayat tersebut yang dimaksudkan mati 2 kali, hidup 2 kali ni tuan-tuan. Baik. Pertama tuan-tuan ya, pertama. Ini pandangan Ibnu Abbas sahabat Al-Imam Qatadah. Kematian yang pertama ni, pertama ialah kematian yang manusia dalam bentuk ayak mani lagi. Dia belum hidup lagi. Ini pandangan. Itu kematian yang pertama. Kemudian dia lahir. Itu kelahiran yang pertama atau kehidupan yang pertama. Kemudian dia hidup, kemudian sampai ajal dia mati. Dia mati itu ialah kematian yang kedua. Setelah itu ditiupkan sangkakala, akhirnya semua hidup dan menuju kepada hari akhirat. Itu hidup kali kedua. Ini pandangan yang dipilih oleh sahabat seumpama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nampak tak tuan-tuan? Ia bukan bermaksud hidup 2 kali, mati, hidup, roh serah kepada kelahiran yang seterusnya. Dia tuan-tuan, kalau kita percaya macam tu, seakan-akan kita mengiktiraf agama lain dalam kepercayaan yang namanya sebagai konsep. Ada satu agama dia yakin konsep karma samsara. Apa ada konsep karma samsara ni tuan-tuan? Ni saja nak habaq lah tuan-tuan. Pasal benda ni bahaya. Ia membawa kepada kekufuran. Baik. Konsep karma samsara ni, satu orang kalau hidup dia baik, maka dia akan dilahirkan dalam bentuk yang baru pada kehidupan yang baru. Tapi kalau dia ni hidup, masa hidup dia jahat, kaki arak, kaki pukul orang, kaki ragut, mati. Tuan-tuan, dia ni akan lahir, roh dia ni akan dimasukkan dalam binatang. Maka lahir dia di kehidupan yang akan datang, lahir sebagai binatang. Binatang pula bukan binatang-binatang yang hebat macam singa ke, macam harimau ke, tak. Umpama tikus, umpama nyamuk dan lain-lain. Ini nama dia ialah konsep karma samsara. Nampak tak tuan-tuan? Bermakna kalau kita yakin tuan-tuan, saya ni penceramah, tak buat betul-betul kajian dan tak tengok mana-mana sumber, tuan-tuan, saya main sebut je tuan-tuan. Bahaya tak? Bahaya. Lagi bahaya orang yang menyanjung saya, dia kutip semua. Tak kira lah salah ke betul, saring ke tidak, dia kutip betul, dia pegang. Oh, yang tu bahaya. Sebab tu tuan-tuan, kena ada sifat yang namanya al-qawi ataupun yang namanya berkeupayaan kompetensi. Yang kedua namanya al-amin ataupun namanya kejujuran, berintegriti dengan ilmu. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu tuan-tuan, yang kedua saya nak sebut, kalaulah betul roh kita ni umpamanya roh, tuan-tuan, katalah kita ni lepas solat sembang-sembang, satu orang kata, Ustaz, hang tahu tak Ustaz, saya ni siapa? Tak tahu. Sebenarnya Ustaz nampak saya ni macam ni, sebenarnya dalam diri saya ni ada roh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tu dia kan. Macam mana kita nak tahu dia ada roh Abu Hurairah? Senang-senang dia dakwah. Boleh kata, Ustaz, hang tahu tak, anak saya hak sulung tu, nampak je macam tu, tapi dia ni roh dalam dia tu Khalid Al-Walid. Tu dia. Maka semua orang akan mendakwa macam tu. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam surah Az-Zumar ayat 42, para ulama bahas roh ni tuan-tuan, yang hidup dan yang mati akan bertemu.
Bila mana sampai waktu pulang, roh orang yang dah meninggal Allah tahan, roh yang masih hidup Allah kembalikan kepada jasad. Tak mungkin tuan-tuan, roh orang yang dah mati akhirnya akan pergi kepada kehidupan yang lain. Tak mungkin. Sebab itu kita yakin dan kita mengimani adanya alam barzah. Satu orang yang mati, dia tak ada kaitan lagi dengan yang hidup. Dan ini adalah kepercayaan yang membawa kepada kekufuran. Dan mudah-mudahan kita selamat, dan mudah-mudahan kita dapat terangkan kepada orang lain betapa hari ini bentuk-bentuk khurafat, bentuk-bentuk kesyirikan, pengamalan-pengamalan yang nampak macam agama cukup banyak, yang sedangkan ia ditolak sepakat oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan ada kebaikan untuk perbincangan kita pada malam ni. Bagaimana kita nak bekerja dalam hidup ni, sama ada kerja itu berupah ataupun tidak, mestilah satu orang yang ada sifat itqan ataupun ketekunan dalam kerja-kerja dia. Wallahu ta'ala a'lam. Pada akan datang kita akan jumpa hadis yang ke-81 berkaitan dengan mukmin yang kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.